Halo guys, okay. Selamat datang ke 360K Podcast. Alright, kita ada tetamu hari ni, special. Dia adalah sahabat saya dari zaman lebih daripada 20 tahun. Bersama saya dalam kumpulan Rough Edge. Lepas tu kami bercuti selama 11 tahun. Lepas tu kita orang buat reunion balik sampai sekarang, Alhamdulillah. Tapi hari ni kita tak nak borak pasal muzik tu bolehlah sikit. Tapi kita nak borak pasal live dia. Sebelum tu, saya nak shout out to 360K Podcast punya partners dan sponsors. Okay, sekarang ni kau boleh nampak kan mic ni. Okay, kau boleh nampak 360K menggunakan V-Fine K658 Dynamic Cardioid Microphone dari Music Bliss. Okay, the music shop that excites. Thank you so much Music Bliss. Okay, kalau korang suka dengan mic ni, korang boleh check it out diorang punya website, boleh tengok kat sana. Senang je sebab dia plug and play. Sangat-sangat senang. Juga terima kasih kepada kita orang punya storage sponsors iaitu Toshiba, tapi dia tak ada kat sini lah sekarang dia kat bawah. Okay, kalau korang suka, tolong subscribe pada 360K Podcast di YouTube, like dan juga sebarkan untuk kebaikan sejagat. Okay, benda-benda yang tidak baik seperti fitnah di akhir zaman tidak boleh berada di kawasan 360K Podcast. Okay, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa. Okay, saya nak introduce tu dia Syed Muhammad Syed Abdullah, Encik Syed Muhammad Syed Abdullah ataupun Mod daripada Rough Edge. Okay, sila introduce diri sendiri. Alright. Ceritalah apa-apa background Mod, kau Mod. Alright. Thank you Zain. Okay, seperti mana yang Zain cakap tadi, kita memang we are brothers lah. So dah sekian lama. Okay, so apa ni, of course he knows what I do lah, tapi banyak orang lain tak tahu selain daripada Rough Edge ni apa aktiviti seharian yang dilakukan. So I would like to share that lah with everyone. Sebab orang kalau tahu pun dia tahu Mod Yeah. Mod Rough Edge, dia tak tahu nama penuh. Orang ni macam mana? Okay, cerita. Okay, nama penuh saya Syed Muhammad bin Syed Abdullah. Saya budak KL lah. Dulu asal daripada Damansara Heights. Sekarang ni saya bekerja sebagai seorang arkitek. Selain daripada berkecimpung dalam bidang entertainment lah dengan Rough Edge. Okay, so dalam bidang architecture ni memang agak agak time consuming, agak penuh dengan komitmen kan. Jadi itu sebab yang utama dulu saya terpaksa meninggalkan Rough Edge lah. Ya, betul. Ingat lagi tu Mod. Ya. Sebab zaman Mod belajar still study di architecture lah. Dia ada time yang dia tak ada. Dia kena pergi Perth masa kat Curtin Curtin University dia belajar. Lepas tu dia tak ada bersama Rough Edge. Bila dia balik cuti baru dia bersama Rough Edge. And then after dia balik for good, dia balik, dia tak boleh nak bagi full time dengan Rough Edge. So dia decided to kira keluar lah daripada Rough Edge dan diganti dengan Sen Yes. Ganti dengan Sen. Lepas tu, tapi yang paling lawaknya sekarang ni, yang kita orang lepas reunion yang 2018 ni, dia banyak masa jugalah. Itu pun tahu macam mana boleh dapat banyak masa compared to masa belajar tu. Itu pun ada sebab tak? Okay. Pasal dulu masa mula-mula tu kita ni baru habis study lah kan. Masa habis study tu, you know, you have to give a full commitment. Pasal apa? Kita orang baru dalam in the architectural service industry. Jadi kita nak timba sebanyak-banyaknya ilmu dan kita nak buat sebanyak-banyak kerja yang boleh untuk mendapatkan ilmu tu kan. Jadi bila macam tu, it is not feasible for me to have two running jobs tau. Memang susah lah kan. Kalau macam weekends, dalam masa tu dah kahwin kan. Betul. Weekends nak kena perform apa semua, nak kena pergi sana, pergi nganu lah apalah semua kan. Weekdays kerja pula kan. Jadi dah no time for myself kan? and family juga and family. Jadi it's hard lah. Tapi that being said, masa tu kita ni duk kerja dengan orang. Jadi after so long masa kita reunion balik 2018 kalau yang
yang officially 18 lah, tapi dah 18 start lah kan? jumpa 17 balik. 2017 dah jumpa balik lah, tapi kita officially I think 2018 lah. Masa 2018 tu, by that time I've worked for 14 years already. Dah banyak pengalaman dan sebagainya, and on top of that I'm the director of my own company. Jadi but before that Mode, because kau into architecture because of your late arwah father kan? betul. The firm itself is your father punya juga kan? Yes. Tapi bukan senang-senang kau running the firm. Macam betul. tu. Dia bukan macam bisnes bapa ke anak. Dia bukan itu kan kalau architecture. Tak ada. Maknanya even though the firm was my father's, tapi lepas dia meninggal, the firm dissolve, and aku kena buat a new one. Faham? Pasal apa? Dia sole proprietary. So proprietary ni maknanya tak boleh diwarisi lah. Jadi I had to create a new one, even though physically macam asset dengan staff semua maintain, tapi it's a new company lah. Kan? But it's a continuation of an established company. So lepas tu since I was in charge of it, and I was I was the I still am lah the director of the company. Ada masa lah untuk nak delegate, nak apa semua kat orang tu. Kita ada free up lah masa sikit kan. Since we are in the managerial position, and we are no longer a technical staff. Technical staff architecture ni memang rabak. Tak ada masa tak ada masa. Memang tak tak cukup tidur lah, especially kalau tiba-tiba klien kejan kan. Wow, memang dahsyat lah. Zaman-zaman tak tidur tu, alhamdulillah lah aku dah. Okay, Mod. Selain your arwah father as an architect, macam apa yang buat kau minat architecture? Okay. Alright, that bila tu? Okay, the first time that I realised that aku ni memang nak buat architecture, bukannya aku yang realise sebenarnya, bapa aku yang realise. Faham. Pasal apa? Masa tu aku dah 1. I was 7 years old. Lepas tu aku nampak plan bapa aku bawa balik daripada kerja tau. Ni lah blueprint bangunan kan. So aku tengok, best ni. So aku bawa keluar, aku pergi kertas, aku draw freehand lah. Lepas tu dia tengok, wow. Dia kata kan, ni so you besar nak jadi apa? Tanya. Ni kau 7 tahun ni? 7 tahun. Cakap tak tahu. Suka tak lukisan ni? Suka. I think you should be an architect. Dia cakap, dia terus letak macam tu je? I think you should be an architect. Lepas tu aku cakap, okay. And lukisan tu adalah Masjid Al-Azim Negeri Melaka. Okay. Masjid Negeri Melaka. That was the blueprint for Masjid Negeri Melaka yang my father design masa tu. Kan? Yes. So from then on, dah stick dalam kepala, architect. So masa tu dah hujung tahun. Ada satu. Cikgu kan dulu kan cikgu selalu tanya apa cita-cita. Dia ada 3. Lah, dia ada 3 choice kan. Budak-budak semua either polis ataupun askar, paling kuat doktor lah. Tiba-tiba aku arkitek. Semua macam apa benda tu? Kan. So masa tu nombor 1 arkitek, nombor 2 doktor, nombor 3 askar juga. Tak boleh lari lah, semua orang nak pegang senapang kan masa tu. So itu yang basic during zaman tu lah, 80-an kan. Yeah. So from then on aku memang dari orang nak kata istiqamah lah, in a way that aku tak pernah terasa nak buat benda lain. Even though actually daripada zaman sekolah lagi, aku memang bab performance ni semua memang aku minat gila. In fact masa aku form 1, aku masuk asrama. Aku masuk Alam Shah kan. Kau Alam Shah? Aku kenal seorang budak Alam Shah. Aku tak tahu dia batch kau ke apa ke, tapi dia director lah. Aku batch kau. Oh ya tu Syed Khairul Faris kena boleh. Apa orang panggil ni, kau kenal dia? Batch kau kan? Kenal sangat tu. Itu seorang lagi Alam Shah yang kenal. Selain daripada Chang ataupun senior korang, batch aku tu. Batch kau kan? Batch aku tu. Aku kenal sangat tu. Okay, Ahmad tu. Okay. Banyak tolong aku dalam kerja lakonan aku. Orang panggil Kai.
Masa aku ingat lagi Okay. So ni cerita zaman sekolah menengah. Kau asrama, yelah kau Alam Shah. Masa tu aku masuk form 1, aku perform malam bakat. Masa tu baru masuk. Aku perform. Aku ingat lagi aku nyanyi lagu La Bamba. Habis perform turun-turun je, pengetua datang kat aku, shake my hand, cakap you should be a recording artist. Wow. Aku tak tahu Kai tahu ke tak pasal ni, tapi nanti aku tanya dia lah. Lepas tu aku macam okay. Tapi aku tak terfikir langsung lah benda tu. Pasal apa? Aku dalam kepala otak aku, I'm an architect. Okay. Tapi kau memang start menyanyi masa sekolah menengah ke atau before that lagi? Sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi. Tapi yang betul-betul kau naik stage apa semua ni masa kat Alam Shah lah itself dia punya. Sekolah menengah pun aku sekolah rendah pun aku dah naik stage. Okay. Sekolah rendah pun aku naik stage. In fact masa aku 8 tahun, aku bukan naik stage lah. Aku perform dekat tour bus. Sekejap. Tadi kau perform La Bamba dekat sekolah menengah kat Alam Shah. Kau tak pernah perform, kau pernah perform lah dekat sekolah rendah. Sekolah rendah pun pernah. Sekolah rendah pun aku pernah perform on stage apa semualah. Masuk competition semua kan. In fact aku daripada 8 tahun lagi aku dah perform dah dekat tour bus. Tour bus. Family aku suka pergi cuti naik tour ni kan. So macam mak aku selalu macam you have to be sporting tau kalau orang suruh ni. Pasal masa tour bus tu tour guide tu cakap siapa nak perform masa tu kita orang pergi ni Hollywood Bowl dekat California kan. Hollywood Bowl. Oh, kau pergi kat US aku dulu pergi Hollywood Bowl. So aku naik Hollywood Bowl. Kat Hollywood Bowl ni tempat memang konsep tempat ni. Aku naik atas tu aku nyanyi lah. Mak aku suruh nyanyilah kan. So aku nyanyi lagu apa masa tu lagu Uptown Girl ke apa kan benda kan aku nyanyi atas tu. Ambil bekat. So lepas tu after that tour guide tu duk panggil aku. Depan nyanyi. Jo aku daripada situ aku selalu nyanyi lah kat situ. Dia tak hulu lah. Dia bagi. Tak, dia bukan hulu mak, dia tak hulu duit sikit pun. Tak ada lah. Free lah. Aku pun macam layan je lah kan. Ada lah gambar aku kecil-kecil dulu ni. So daripada situ pun macam nampak lah aku punya inclination tu. Tapi macam aku cakap tadi, aku tak pernah terlintas pun nak menyanyi professionally. Because dalam kepala aku dah stick dah no, I'm an architect. Okay. Alright, yang itu kita nak tahu juga tu macam mana kau buat dua benda lah. Satu kau dah fokus on architecture and then as a professional singing group punya penyanyi lah. Itu kau boleh cerita sikit macam mana? Okay, yang tu panjang sejarah. Pasal daripada zaman student kan. Yalah, kalau cerita pasal macam mana kita as a group pun panjang juga cerita dia. So kita ambil yang basic-basic je lah. More to kau punya benda, your side. Yes. Exactly. Okay. Ingat balik kan masa zaman kita perform kat Singapore semua tu kan. That was around 2000. That one waktu kita berempat lah. Sebab kau join kita orang 2000 kan. 2000. Yeah, it's been like 21 years lah. So zaman-zaman tu memang zaman rancak student architecture lah masa tu kan. Betul. That was the worst lah aku cakap kat kau. Because aku sendiri witness macam mana kau masa tu nak cope dengan belajar yang kau memang lama betul architecture ni nak ambil course ni dengan perform. Masa kita ada show dekat Singapore. So kita orang dah pergi, lepas tu kau datang, kau tak tidur. Kau tak tidur. Lepas tu kau tak stay pun kan? Cerita dia. Cerita dia. Macam ni cerita dia. Masa tu weekend. Masa tu hari Ahad. Okay, betul. Show hari Ahad. Betul. Aku hari Isnin tu aku ada presentation. Betul. Kita orang dah pergi hari Sabtu. Kan? Kau dah pergi hari Sabtu. Aku cakap tak apa. Aku kena buat kerja. Jadi hari Sabtu tu aku buat kerja. Hari Jumaat habis kelas, aku balik rumah buat kerja. Buat presentation apa semua, buat model ni. Potong. Aku tahu kau tak tidur. Kau tak tidur 2-3 hari kot. Aku tak tidur. Jumaat tu sah tak tidur lah. Sabtu malam tu pun sah tak tidur. Potong model sampai pukul 6. Aku sembahyang subuh, aku start engine, aku drive pergi Singapore. Syarit Aura. Syarit Aura. Okay, 1.0 kan? 1.0 je. 1.0. All the way seorang-seorang tak tidur dan hari. Datang perform with Rough Edge tu. Lepas tu aku ingat nak rest, nak tidur.
Duduk setengah jam fikir macam aduh, ini tak buat lagi, alamak presentation tu tak siap lagi. Dia tu nak perform tu show. Ni lagi apa nak buat ni? Tak apalah, korang aku gerak dulu. Aku tak tidur. Lepas tu after that Yelah kau perform gitu orang. lepas perform aku balik hotel nak rest. Nak rest. Tapi pasal dah tak boleh dah, kepala duduk jalan, tak boleh tidur So kan. besok ni kau presentation Besok kan? presentation bros, gerak. So Maknanya kau tak tidur 3 hari. tak tidur 3 hari, pergi Singapore, balik Singapore. Perform, balik Singapore tak tidur. Sambung untuk presentation. Balik rumah. So daripada Singapore pergi balik kereta, drive balik KL, sambung motor model. Besok pagi Isnin present. Macam tu lah kalau kau nak tahu macam mana aku buat. And memang sepanjang kau belajar architecture ni, bukan sekali je macam ni, ada banyak-banyak kali macam ni. Ya, memang. Ada satu kali tu memang terus terang aku cakap, serius ni tak tipu, bukan sikit pun tak tipu. 5 hari tak tidur langsung. Not even an hour. Tak ada. Cara aku buat 5 minit. Aku set alarm 5 minutes. Aku bangun. Kau power nap lah. Aku power nap. Masak nap ke tak nap ke 5 minit aku bangun balik. Itu je cerita dia. Tapi serius 5 days in a row. That was the worst lah. Tapi to me, bagi aku, actually kalau kau nak kena juggle benda, dua benda, it's really hard to excel in both. Ya, betul. It's really hard to excel. Itu I have to agree lah. Tapi kau punya time management jadi tip top first class. Itu aja aku cakap. Itu kalau tak tip top tak tahu lah. Itu memang dahsyat lah. I learn a lot of my time management by doing that lah. Tapi knowing kau lah Mut. Kalau kau cakap tak boleh lah. Selama aku kenal kau dah more than 20 years kan. Kalau cakap I cannot, you cannot. Tapi kalau kau cakap okay, alright Chun, kau memang sampai punya. Especially sekarang lagi lah, because yalah kau dah jadi head of your company apa semua. So kau punya time tu kau boleh manage lagi. Ni semua sebab berkat yang dulu-dulu kau manage yang tak tidur apa semua tu. Sekarang dah jadi benda yang macam makan kacang lah. Itu lah kan. So it's all part of it lah. Kalau kau perasan pun macam in terms of timing aku. Macam timing pun kan. Kalau certain time tu walaupun kalau aku on time pun, aku tak adalah awal sangat sampai atau lambat sangat terlepas. Aku akan lebih kurang je kan. In between. That is also part of skill aku belajar time management ni lah. Itu pun. Asalkan tepat je kan. Yes. Betul. Aku punya basic pun macam tu juga. Aku tak nak terlalu awal ataupun jangan lambat. So in between lah. Kalau terbabas aku cakap aku terbabas. Aku mengaku aku terbabas lah sebenarnya tidur lambat. Okay. Itu sebab paling kuat pun kena marah aja, lepas tu okey dah. Mana lebih terus terang. Okey Mut, antara yelah kau punya firm, architecture punya firm, apa projek-projek yang kau dah layan dah sebenarnya? Alright. Selama daripada zaman kau masih dengan arwah bapak kau and until now. Okay. Kita orang dulu kita ada private punya projects, kita ada government projects kan. Some of which kalau macam yang government link lah, GLC projects is SPNB, Syarikat Perumahan Negara. Okay. Kita ada buat dekat Senawang. Lepas tu kita ada buat for private Sahuka ni is Sahuka building. Sahuka ni is College Sultan Abdul Hamid. Kedah tu alumnus dia yang paling famous sekali Tun Mahathir lah kan. Apa ni dia punya bangunan alumni dia kita buat. Lepas tu lagi UiT Ermau. Kita dah perform. Yes, kita dah perform depan kita punya kita dah perform. Yang tu agak kau ada tunjuk aku yang ni aku kita tahu design lah. Aku ingat lagi masa kita duk kita kan dah masa tu kita dah buat reunion lah. So kadang-kadang aku cerita lah aku ada projek UiTM ni, aku tengah ni semua kan. Betul. Tiba-tiba satu hari korang sampai kat projek tu. So kita perform tu UiTM Rembau kan. So kau tunjuk building ni design aku lah yang layan ni kan. So yang tu lepas tu itulah Masjid Negeri Melaka, Masjid Al-Azim, Majlis Perbandaran Alor Gajah. Itu yang latest lah, maknanya bangunan Majlis Perbandaran tu dia punya headquarters lah. Yang tu baru siap 2 months ago.
Oh baru? Tengah PKP ni? Masa PKP lah. Tapi memang slow lah. Ya, Sepatutnya dah siap lama dah. Kalau PKP everything is slow. Ada benda yang pending, ada benda yang tak tahu bila boleh postpone. Even kita punya konsert pun postpone dekat 2 tahun dah ni kan. Kan. And that is among others lah. Apa ni, some of those yang noteworthy lah. So apa ni, alhamdulillah lah, memang banyak lah pengalaman kita. In terms of kita, in fact kita orang pun dah buat apa ni, airport refurbishment dekat Kyrgyzstan. Oh, okay, airport refurbishment dekat Kyrgyzstan. And then kita, in fact kita pernah buat ni juga, crematorium. Crematorium bakar mayat. Bakar mayat. Pernah buat dekat Kelang. Kita pernah buat. Oh, okay. Oh, ni aku tak tahu, ni aku betul ni. Memang kita alhamdulillah lah, but kita orang banyak, we have a lot of experience lah. Okay. After all, my father's company has been around since the 70s. Ya, dah lama lah. More than 40 years lah, more than 40 years. So apa ni, we bring over the expertise lah to the current setup kan. So apa ni, okey lah, alhamdulillah lah, ada lah. Ni cuma sekarang ni, zaman sekarang ni semua benda pun slow. So that one we have to, kita kena telan lah. Kita kena telan lah. Yalah, pandemic punya time apa semua. Semua benda kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Banyak benda kena ikut SOP. Yes. Sekarang ni lain pasal dulu, zaman aku mula-mula start kerja dulu, it's about technical, kau design je. Kau design je. Benda tu memang aku suka. Aku suka betul. Aku suka design, aku suka, even though benda tu takes time. And apa ni, makan aku punya komitmen dengan family lah, apalah semua kan. Tapi benda tu is something yang memang aku ni, I'm a designer. I'm artistic in a lot of sense. So aku suka benda tu. Tapi bila dah sekarang ni, aku dah bukan technical lah. Aku dah tak berdesign sangat. It's a business tau. So you have to run the business lah. Ini is a business. So it's a different ball game. Kau kena fikir the business side pula. Exactly. I have to think. Macam kepala dia lebih daripada before lah. Yes. I have to think of overhead. I have to think of when is the next project, the paycheck. I have to see people. I have to widen my networking. Nak kenal orang apa semua kan. So apa ni, nak kena pergi from apa ni, government department to government department, bagi kita orang punya profile and everything, register apa semua kan. So ini semua kau kena buat lah ni. Yalah. So, being a boss is being a boss lah. Tapi kalau macam to run the business tu, kau kena run the business lah. So Mahmud, macam aku nak tanya kau, masa starting pandemic last year 2020, macam mana kau nak sesuaikan? Yalah, because sebelum ni kita semua best lah, sebelum tu apa semua boleh buat apa-apa. Tapi bila pandemik, kau banyak benda kena control. Ada yang kena duduk rumah tak boleh bekerja. Macam kau sendiri, architecture macam mana masa tu, masa awal-awal dan sampai sekarang, awal-awal pandemik? Okay, masa awal-awal pandemik tu memang frankly speaking tak bergerak langsung apa-apa lah. Tak boleh buat apa-apa kan? Tak boleh buat apa-apa pasal of course site semua, construction site semua kena tutup kan. Lepas tu kalau katalah construction site ada yang dapat kebenaran khas pun, majlis local authority lah, majlis pemandaran, majlis bandaraya, semua-semua local authority semua pun tutup. So kita tak boleh nak liaise dengan dia orang untuk dapatkan kelulusan. Kita tak dapat jumpa untuk clarify things apa semua. Jadi macam tak jalan apa-apa lah. Sama aje lah. So apa ni, lepas tu dah buka sikit, okay sikit, tapi still bila dah jadi benda ni, kita dah tak boleh buka full force. Kita kena buat rotation system kan. So apa ni, everything slow lah juga. Kadang-kadang in terms of communication, macam because design ni dia tak boleh nak buat online. Macam katalah arkitek ni, dia ada designer, dia nak bagi kat draftman. Kan dia nak bagi design dia kat draftman, so that draftman can draft it into drawing. Kan? Dia tak boleh just cakap-cakap buat macam ni, tak boleh. Dia kena draw. Dia tak boleh main petik je tu. Dia tak boleh online ni, tak ada. Dia kena ada kat situ, draw, tunjuk, okay nak macam ni, and then dia faham ni. So bila apa ni, dua orang ni punya apa rotation tak kena, dia jadi slow lah. Maknanya satu hari dia ada, satu hari dia tak ada. The third day baru dua-dua ada. So 2 hari ni dah terbuang lah. So delay. So a lot of things jadi slow because of that kan. Tapi since
it is a global phenomenon. Klien faham lah. So itu okey lagi lah. Bukan benda ni bukan dekat Malaysia je, the whole world kan. Yes. So dari segi tu okey lagi lah. Tak adalah kita orang tak ada dapat client from hell. Jadi I want everything and I want everything yesterday tu tak ada lah. Ada je yang macam tu dulu-dulu ni, tapi in this situation of course everyone is affected. So yang faham lah kan. So okey lagi lah. Okay Mod, sebab aku faham memang daripada kau Sabang Belajar, masa tu kau dengan Rafiq, apa yang kau go through apa semua, it's not easy. Betul, sekarang pula yelah kau dah boss pun ada benda lain juga yang bukan senang-senang. Kau mungkin ada time kau kat sini, tapi ada time kat sini kau kena fikir benda lain. So kau punya headache tu mungkin lain. Sekarang ni ya kau ada family, kau ada 3 orang anak, wife kau sendiri pun ada career dia sendiri. She's a doctor. Macam mana korang, yalah sebab doktor, arkitek, diorang punya time ni macam zaman belajar jangan cakap lah, memang lama lah. Macam mana korang as a family bagi masa lah? Okay, dia macam ni. Senang cerita macam ni lah. Kalau kau nak senang hidup kan, in family kan, especially lelaki lah, carilah perempuan yang pandai. Pasal apa? Seriously, pasal apa? Bila dia pandai, kau punya kerja, kau punya kepala, kau punya tanggungjawab benda semua tu cut in half. Pasal she's there because you are doing half of it and she's doing half of it. Ya. Kau share benda yang sama lah. Yes. Macam for instance, macam dia daripada awal lagi dia nak jadi doktor, dia nak jadi specialist. Specialist apa? Specialist in family medicine. Specialist in family medicine ni tak ada on call. Tak ada on call. So banyak orang relate benda tu lah, macam kalau doktor nak kena on call apa semua, tak ada masa apa semua kan. So daripada awal lagi dia 9 to 5 kerja dia. Oh faham. Tapi ya dia dalam military kan. Dalam military. Okay, so dia kerja dia 9 to 5. Cuma masalah dia, since her scholarship is under military, dia subjected to all these medical missions lah. All these medical missions. And dia akan, bila dia kena hantar and aku kena cari arrangement lain lah. Tapi other than that, since dia punya time kerja is fixed, aku tak ada problem lah. Kalau aku terpaksa extend ke aku. Kalau dia jenis ada on call ni pening ni. Pening juga. Tapi ada tak time macam dia kena pergi ada benda macam kau cerita tadi, medical mission ada je yang kau tak pergi, kau jaga ada anak juga. Benda yang kau cakap lah, carilah perempuan yang pandai. So benda tu boleh manageable lah. Macam before aku pergi pun dia dah fikirkan semua benda. Okay, kalau before macam masa dia terpaksa pergi medical mission tu Cox's Bazar. Cox's Bazar Bangladesh. Cox's Bazar Bangladesh, that's right. Dia dah siap carikan 6 months before dia kena pergi tu. Dia dah carikan someone yang boleh jaga budak-budak ni. Local lah. Maknanya dia dah figure out benda tu lah. Dia dah figure out benda tu. Before apa-apa pun dia menyenangkan kau lah. Before anything else dia dah fikir dah untuk aku. So dia dah carikan, dia dah start cari. In fact dia interview patients je. You kerja sini ke? Pasal patient dia pun askar juga. So bila askar dengan askar, they trust each other lah kan. So nak cari Indonesian made apa semua ni dah is a bit, kadang-kadang kita tak tahu okey tak okey. And then bila dapat pun nanti dia buat hal, kita kena tukar, and then nak tunggu the replacement berapa lama pula lagi. Dah lah bayar mahal gila sekarang kan. So dia tanya military, betul tiba-tiba seorang tu cakap, ada kenal tak siapa yang boleh jaga anak? Saya boleh jaga, dia cakap. Macam okey. So datang-datang tengok okey pula kan. Settle. Lepas tu by the time dia pergi tu, kita punya helper ni dah well versed and everything. And senang aku jaga budak-budak ni while she's there kan. For half a year kan? Half a year. Tapi and then kau pun ada pergi sana before 1 month before. Yes. Before dia aku balik for good kan? Yes. Masa tu aku pergi because number one pasal medical mission kat sana ni for Rohingya refugees. Okay. So aku rasa terkesan lah tengok dia dengar dia punya cerita, tengok gambar-gambar dia apa semua kan. So aku nak, number one, aku nak experience it for myself. Pasal benda-benda macam ni memang betul-betul menginsafkan and it changes your perspective in life.
Faham? It totally changes. Walaupun kau rasa macam kau tahu what kind of perspective it would change, tapi bila kau pergi still different. So aku pergi sana and pasal dia orang dah ada all the medical support yang they need apa semua. So aku bagi support in terms of lain. Aku bagi support in terms of psychological support, which is aku entertain dia orang. And advantage kau pun seorang penyanyi. So kau ada entertainment punya value kat situ juga lah. Yes. Bila and betul nampak pasal apa, bila dia orang they are stuck in the camp, dia orang tak boleh kerja. Dia tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Dia orang tak boleh bekerja and maknanya dia orang PKP dah lama dah. Dia orang dah lama dah. Dia orang dah MCO dah lama dah. And dia orang tak boleh pilih apa dia nak makan. Apa yang orang bagi tu yang dia orang makan. Just bayangkan macam mana lelaki kat sana nak function. Lelaki ni you have the intrinsic nature to provide. Tapi you can't. Untuk kerja, untuk apa, tak boleh. Jadi psychologically benda tu memang betul-betul taxing untuk orang kat dalam tu. And because of psychological effect tu, dia orang semua jadi tak sihat, dia orang semua jadi tak unwell lah. Physically and mentally. So when I was there, aku perform lagu Baby Shark pun. Orang-orang 50, 60 pun dia nak something yang exactly yang diorang tak nampak hari-hari. Ya, untuk kita memang entertainment tu tetap ada kan. Yes. So, padahal masa tu I was actually targeting more for budak-budak. Tengok dia orang pun enjoy. Sebab dia orang buat benda sama hari-hari. Kau tak boleh buat tu, kau tak boleh buat ni. Kau apa orang bagi makan kau makan. Yes. Kau macam tak ada function. Yes. And then yang buat pula camp tu is Bangladesh punya government. Which is not as privileged as government Malaysia for instance kan. Dia orang tak banyak sangat resources. Jadi dia punya camp semua tu, rumah dia panjang-panjang, tak ada tingkap bro. Tak ada tingkap, tak ada electricity. Kau nak buat apa kat dalam tu? Siang-siang. Dia orang tak boleh duduk dalam tu. Kalau knowing kita sekarang current time ni, tak ada electricity, tak ada tingkap. Jam. Just imagine you live in that condition, bayangkan. And you have to live like that. Yes. Tak tahu sampai bila. Betul. So memang kau kat situ berapa minggu? Aku kat situ 2 weeks. 2 weeks kan? Before kau dengan wife kau balik Malaysia for good lah. Yes. Aku balik dulu. Lepas tu after that, in fact after that, aku cakap kat anak-anak aku 2 orang, Mika dengan Sarah, you have to go. I want you to see for yourself how fortunate you are to be in Malaysia. Dia pergi. Pergi. Oh, lepas kau balik, kau pergi? Aku pergi. Lepas aku balik, Zeti balik, bawa dia orang sekali pergi. Bawa dia Sarah je lah kau jaga kan? Hana. Hana kau jaga. Aku jaga Hana. Hana tak boleh lah, dia kecil lagi kan. Yalah, tak boleh. Okay, Bot. Kita balik pada apa yang kau buat selain menyanyi, kau arkitek. Siapa arkitek yang kau suka selain pada arwah bapak kau lah? Lain selain benda tu. Siapa yang kau suka sebenarnya? Okay. Aku punya first arkitek yang aku minat dulu was Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright ni is one of the fathers of modern architecture lah. He's an American and dia ni dia punya designs very revolutionary for his age, for his time. Dia ni tahun bila? Tahun 1920s, 1930s. Okay. So tapi and then at one point tu Empire State Building dia punya benda? Bukan. Tapi dia punya design language tu lebih kurang. Dia ni suka macam art deco sikit lah. Lepas tu Frank Lloyd Wright ni dia in the 40s dia yalah, pasal by the 40s tu dia dah 70 ke 80 years old. Orang dah kata dah macam dia punya zaman dah habis lah kan. Tapi lepas tu dia come up with Allah apa nama dia? Ya, dah tua-tua ni selalu lupa nama. Come up with apa design dia? Ada apa nama? Tak apa, take your time. Jangan tanya nama benda ni. Macam mana aku boleh lupa dia? Okay, boleh. Sekejap aku cari. Macam mana aku boleh lupa? Guggenheim. Itulah nama Yahudi ni susah betul nak ingat. Okay. Alright. Boleh sambung boleh? Tak apa, cakap je. Kita memang shoot je pun ni. Tak ada stop pun. Okay, so basically
And then he come up with Guggenheim Museum. Guggenheim Museum in New York. Kalau kau perasan, this is the yang jenis yang it's ni circular. Dia circular, dia macam ramp. Dia it's an exhibition punya apa tu space. Tapi dia naik ramp macam tu. Oh, okay. It's very revolutionary tau. Dia naik ramp macam tu. Tapi untuk time tu memang, untuk time tu macam orang macam wow, apa benda ni kan. And dia punya design tu itself pun it's very futuristic tau. Orang tak pernah tengok macam tu kan. Macam Blade Runner yang aku cakap tadi Yes. So macam Blade Runner. Banyak design-design ni digunakan dalam filem Blade Runner. Yes. And then yang lagi satu Blade Runner yang first one lah kan, yang 1980s 1980s betul. So lagi satu yang best pasal Frank Lloyd Wright ni, dia even though dia buat modernist punya architecture, tapi dia suka incorporate certain regional values or regional language within it jugalah. Macam regional tu maknanya benda-benda yang ada American punya identity. Dia suka incorporatekan sikit-sikit kat situ. So dia punya, that's why kadang-kadang orang cakap dia ni not the pure father of modern architecture. Pasal modern architecture ni dia purist punya modernist. Frank Lloyd Wright ni dia ada some regional touches to his designs kan. Kalau yang betul-betul pure punya, kalau kau tengok macam Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, these people dia orang purely modernist. Maknanya dia orang punya design language tu tak ada regional, tak ada macam local punya. Maknanya kau boleh letak kat mana-mana je kat dalam dunia ni. Kau boleh letak kat mana-mana dalam dunia ni, and orang akan tahu that is international style. So macam KLCC, dia Twin Tower tu. Of course lah, aku pernah tanya kau dulu. Cakap, siapa yang design ni Kau cakap ada mention name. Cesar Pelli. Dia Italian. Pelli is Italian, tapi American lah. American Italian. So Italian American kurang. Yang tu yalah, dia gunakan dia gunakan arabesque as the basis of the pattern. Arabesque ni is Islamic design, Islamic pattern. Maknanya Twin Tower tu ada Islamic punya touch lah. It's a Islamic pattern. Kalau kita tengok from 2D, kita tengok daripada atas, it's an Islamic pattern, it's an arabesque pattern yang dia protrudekan ke atas untuk jadikan that shape. So bila dia 3D kan, jadi bentuk KLCC. Masa nak buat dia jadi macam tu lah. Kalau 2D-nya dia arabesque, tapi bila dia extrude, dia naik, dia jadi bentuk KLCC. Okay. So that's how KLCC was conceived lah. Ni kalau aku petik mana-mana bangunan, kau boleh cakap siapa dia punya yalah, arkitek dia lah. Not all lah. Tak adalah semua. KLIA was siapa nama dia? Japanese. He's a Japanese architect. Okay. Of course. Ini semua kau ambil tahu apa semua kan? Ya. Ini zaman late 90s punya. Mana aku pun tak ingat ada nama dia sekarang. Tapi masa zaman student lu ingat lah semua kan. Masa zaman student lu semua orang ingat. So sekarang so the tallest building now in the world? In the world is Burj Khalifa. So siapa dia punya arkitek? That one itu pun aku tak berapa sure. Aku tak berapa sure. Okay Muhammad, hari tu masa aku ingat kita ada show, I think like 1 month ago ke apa ke, kita show apa aku tak ingat. And then kau ada cerita pasal ada kena-mengena dengan architecture punya, tapi pada zaman, aku tak tahu ni zaman bila yang kau jumpa. Okay. Tu boleh kau cerita tak? Okay. Ini cerita pasal regional architecture. Okay. Regional, kita punya region lah. Kita punya region, which is Southeast Asia. Okay. As we know, architecture punya history ni is very rich. Yeah. Dia it started paling awal yang kita boleh trace pun was 12,000 years ago. 12,000 years ago ni kita boleh trace because that was the time when manusia dah pandai agriculture. Kita dah pandai agriculture, kita dah tak jadi hunter-gatherer. Dulu manusia ni hunter-gatherer. Memburu je kan? Memburu, dia berpindah dari kalau tempat ni dah habis resources, dia pergi tempat lain pula apa semua. So bila masa tu tak ada kita tanam apa semua kan? So bila dah ada agriculture, then they are sustainable already. Maknanya
dia boleh duduk satu tempat and dia boleh settle kat satu tempat tanpa berpindah randah dah. Okay, so because of that, bila dah duduk satu tempat lah, dia dah boleh lah buat shelter, start to make shelter and everything. So daripada situ start bukti-bukti lah yang dah ada ni. And then after that kita tengok the pyramid the Mesopotamian civilization. Tu dah ada dah temples essentially architecture ni semua dia start daripada tempat-tempat ibadat. Betul, temples. Sama juga dengan lepas tu the pyramids ancient pyramids itu pun temple basically. So kebanyakannya actually tempat-tempat ibadat. And then after that kita tengok temple dekat Greece pula, kan? And then dekat Rome. So lama-lama, and kalau kita tengok gap ni panjang-panjang, tapi lagi lama lagi singkat, because the technology for building, for construction memang naik exponential. Lagi lama lagi hebat. Macam dulu kita tengok manusia tak boleh tinggi. Pasal apa kalau naik tinggi dia akan runtuh. Pasal apa ni kita punya teknologi pada waktu tu dia allow for compression tapi tak allow for tension. Okay. So kalau ada apa-apa sikit, kalau ada tension sikit, kalau ada some lateral force ke apa ke, tumbang. Collapse kan. So lagi lama kita dapat new technology macam in reinforced concrete. Reinforced concrete ni especially in the 1900s. 1900s masa zaman modernism kita incorporatekan steel bars dekat dalam concrete. Bila dah masuk steel bar dalam konkrit tu, itu dah jadi Burj Khalifa ni semua. Yang tinggi. Boleh naik lah berapa banyak nak. Tinggi. Yes. Boleh capai awannya semua. Yes, because the concrete has been reinforced. Concrete ni dia bagus compression je, dia tak bagus tension. Tapi by incorporating the steel bars, dia campur dengan konkrit. Yes, dia compression bagus, tension bagus. So dia complete lah. Yeah, complete. So with this technology, kita punya architecture pun lagi diverse lah. Banyak lagi. Maknanya it's not just rumah ibadat je, apa benda semua, kita boleh buat macam-macam lagi benda. Dan ni cerita yang pasal yang kau jumpa prof arkeologi tu. Okay. Itulah aku dah mengipik banyak. Tak apa. Aku punya podcast ni bukan mengipik, dia semua info bro. Kau boleh tunggang terbalik, kau campak mana. Yang penting info. Yes. Yang penting bukan fitnah akhir zaman tu je. Yeah, I like. Okay. Aku go back to the basic. Okay, alright. Okay. Sebenarnya tadi aku start tu aku nak ada flow lah masuk ke cerita yang ni. So daripada that kalau kita tengok tadi aku cerita pasal history of architecture tapi western. Okay. So sekarang ni kita nak mencabang kepada history of architecture dekat Southeast Asia. Okay. Kita tahu yang Southeast Asia is rich with architectural heritage. Pasal apa kita dah tengok ada Candi Borobudur, kan? Ada Angkor Wat. So these are all ancient structures, temples lah basically, yang dah lama wujud, and they are architectural marvels actually yang orang tak pernah tahu, and bila terjumpa tu barulah tahu betapa hebatnya. Dia macam mana dia rumah ibadat ke apa, dia tetap binaan yang cantik. Ya, betul. So bila orang jumpa orang dah ni lah. So those were very old, but recently sebenarnya kita dah jumpa peninggalan arkeologi seni bina yang lebih tua daripada Angkor Wat dan Candi Borobudur di Lembah Bujang. Lembah Bujang Malaysia kan? Lembah Bujang Malaysia, betul. Jadi it's amazing because aku pergi dengar talk daripada Profesor Mukhtar Saidin. Profesor Mukhtar Saidin? Ya, Mukhtar Saidin. Dia arkeologis lah? Yeah, he's an archaeologist, and dia bagi talk dekat untuk Lembaga Arkitek Malaysia. Okay, at that point he wanted to present his findings kepada kita supaya kita dapat assist in coming up with an advanced imagery ataupun advanced orang kata vision of macam mana it was back then. That this we're talking about 300 AD punya
peninggalan 300 AD. 300 AD. Lama. Lama. Around 300 AD lama. Kita padahal kita punya sejarah yang kita dengar tahu batu bersorak Terengganu tu 1303. 1303 tau. 1303 tu baru 800 900 tahun kan. Ini it was around 300 tahun 300 AD kan. So dia kata dia nak kita tengok apa-apa peninggalan tu semua, what are the function for these things. Kan? Pasal kita, because architects, we are supposed to understand layout, kan? Macam mana function sesebuah city. Betul. Sesebuah penempatan, kan? Kita sepatutnya boleh relate. Kalau ini kat sini, maknanya yang tu sepatutnya kat sini. So dia minta our assistance to envision apa benda ni sebenarnya. So I think it was very interesting because some of the things that they found were iron smelting facilities. Iron smelting facilities ni is mind-blowingly interesting, pasal pada masa tu siapa yang ada teknologi untuk besi controls the world. Yelah, dulu tidak batu je kan. Yes. Siapa yang ada this technology will control the world, they control the economy. So kita ada benda tu, and at that point it's very likely that we were the center of the world at that particular point. In fact, dia orang dah jumpa bukti-bukti ni bukan dekat sini, tapi dekat Japan and even dekat Middle East, yang menunjukkan yang dia orang dapat all this iron, all this metal, all these weaponries from Tanah Melayu. From that age. That's why dia tahu it's around that age. Wow. Yes, jadi ada kemungkinan juga pada masa tu, because yang daripada documentation daripada Arab tu, daripada Middle East tu, cakap the best iron is from Tanah Melayu. And just imagine what are the implications. Kalaulah kata pedang Rasulullah pun sebenarnya dibuat di Tanah Melayu. Mana tahu? Kan? Because of course it has to be the best. Yeah. Kan? So there is that possibility. So they are still dia orang masih buat architectural dig lagi kat situ apa semua. So it's going on, and in fact sekarang ni dia orang buka tu public tau. Dekat mana? Dekat Lembah Bujang. Sungai Muda. So they are open to public. And dia orang kata tempat tu is so extensive that it hikayat Merung Mahawangsa tu, dalam hikayat Merung Mahawangsa dia cakap yang daripada pantai sampai ke gunung tak jejak tanah. Pasal apa? Ada tangga? Wujudnya tangga? Tak, antara pantai tu dengan gunung kau naik tu tak jejak tanah. Pasal apa? It was so developed. I see. Maknanya tamadun, maknanya dah ada pathway lah apalah semua, bangunan pun all the way sampai situ. And melihatkan kepada keadaan semasa dekat situ, nampak gayanya macam betul. Tahu? Hikayat tu maknanya macam betul. In fact, dia orang jumpa banyak kapal yang orang kata terdampar, terdampar kat dalam tu, pasal they postulate that at one point aras laut kita turun. Oh, okay. So all the ships got stuck kat atas. Okay. Dia jumpa. So kat situ tu rupanya maknanya air dulu tinggi. Lepas tu sekarang semua dah ke bawah. Yes. Itu stuck atas tu. Itu stuck kat situ. Okay. So dia jumpa juga kapal-kapal besar dekat atas tu tau. So this is mind blowing. Like how huge kapal tu? Dia size kalau ikut sekarang punya size lah. Itu aku tak sure. Okay. Itu aku tak sure. Tapi just imagine lah kan, kalau zaman tu lagi dah macam tu kan. And the problem now yang paling besar is even with all these discoveries, kita tak ada written archive. Tak ada written archive kan? Tak ada written. It's nothing was written. That's the thing. Kita tak tahu apa jadi. That's the thing. Even kita punya Melaka pun macam Melaka kena invade dengan Portugal.
dengan Portugis 15 something kan. Itu dah kira lambat untuk sejarah tamadun-tamadun lain tau. Macam kita pun tak ada benda yang kita hilang apa yang tu. So atau apatah lagi yang ni. Yes, exactly. So we don't know what happened to all the writing. Pasal apa? At this point, with such an advanced civilization, mesti ada writing. There has to be a form of communication. Kalau tengok balik pada kau cakap ada pathway apa semua tu dengan ada kapal apa semua, maknanya takkan tak ada benda bertulis. And iron smelting. Iron smelting and you are the world's center of trade. Kan? So takkanlah tak ada. Mesti ada punya. Tapi we don't know what happened to that. Itu masalahnya. Baik, sedangkan 1500-an pun sure tak sure, entah ke mana apa semua. So yang paling apatah lagi yang lagi lama daripada ni. So it remains that batu bersurat lah dokumen yang kita ada paling lama, 1303. Itu pun kira untuk tamadun lain semua macam kita ni macam tinggal jauh. Memang lah. Tamadun lain semua before that zaman Rasulullah. Bayangkan 1303 tu Braveheart dah lama dah jadi. Betul. Braveheart was 1100 ke. Ottoman Empire pun 1299. Exactly. Kan sebelum tu ada Seljuk apa semua kan. Kalau kita balik Turkish lah. Tapi kalau tamadun-tamadun lain, maksudnya macam macam kau cakap, kalau dapat jumpa benda tu bertulis, kita ada lagi lama daripada tu. Kan? I believe lah it is waiting to be found lah. Tunggu masa lah. Tunggu masa untuk dikorek lagi lah. So dia sekarang Profesor Mokhtar Saidin ni dia lead lah. Dia lead, and he is one of the lead archaeologists leading archaeologists in Southeast Asia lah. Dia ni memang tersohor lah because of his work kan. Best juga kalau jemput dia kan. Menarik kata kan. Itulah, siapa lagi berjemput? Wife kau belum berjemput kan sebagai doktor militeri kan? Boleh. No, Okay Mod, kita berbalik, kita patah balik. Kita dah cakap pasal kau punya career as penyanyi semua tu. Yalah, mungkin ada ramai yang dah tahu. Lepas tu kau belajar architecture, kau kerja, so kau sekarang yalah jadi head untuk company kau apa semua. Lepas tu macam-macam lah kau dah buat apa semua. Sampai ikut wife kau pergi dia punya kerja pula apa semua. Sekarang ni kita nak cerita pasal sekolah menengah asrama kau ni. Alam Shah. Itu memang di sini. Sebab aku perasan kadang-kadang hari apa Isnin kau pakai tie Alam Shah kan? Yes. Kan? Yes. Betul-betul ya. Kau memang alumni Tega. Tegar. Aku tak sure Kai tu dia Tega ke tak. Tapi dia tunjuk aku tak Syenggu Alam Shah. Tak, Kai mana pakai tie. Dia relax ke, sempoi. Aku ni kerja aku pakai tie, sebenarnya malas tapi macam tapi aku perasan kadang-kadang macam kau datang kalau kita ada praktis apa ke atau kita ada studio ke apa ke, kadang-kadang kau ada juga, tapi bukan studio lah, studio selalu malam. Kalau macam kita ada jumpa-jumpa, kadang-kadang kau ada tengah pakai tie Alam Shah lah. So saya cakap memang dia kena pakai tie Alam Shah ke tiap-tiap kali? Mungkin sebab setiap kali jumpa tu kau pakai tie tu. Tapi not every day lah. Dia it's aku nak tahu sebenarnya betapa hardcore kau sebagai apa yang buat kau sampai yalah Alam Shah is everything to you lah. Kan? Okay. So essentially sebenarnya this cerita pasal alumni ni apa semua, aku pun tak boleh nak explain lah kenapa aku jadi hardcore kan. Tapi essentially bila kau 13 tahun kau masuk satu tempat yang mana mak bapak kau semua kau tinggalkan kan. And then this is your formative years. Yang betul-betul your formative, memang kau terbentuk masa ni tau. Yalah. Kalau kau nak jadi apa ni lah. Kau nak determine kau nak jadi apa ni. Kau daripada boy kau jadi man. Kalau perempuan jadi girl, jadi woman. Kan? Jadi bila kau ada satu tempat, lepas tu tak ada siapa kau boleh depend on except for your friends. Kan? Dia tak pasal-pasal, dia akan jadi adik-beradik kau juga. Yalah. Because kau dah berubah. And then bila kau dah berubah, kau berubah dalam keadaan yang kau dekat tempat tu kau berubah. Jadi somehow or other, at least 5 years dekat situ lah. 5 years. So sebenarnya 5 years kat situ sama dengan forever. It's like 5 tahun je. Tapi the values instilled upon you, the friendship, the pride kan. Lepas tu your future semua tu kau attribute kat this 5 years. Your future, because kau form semua benda kat situ. Jadi bila jadi macam tu, bila kau keluar, kau tak boleh nak deny
kau punya root tau. That is the root. So aku rasa it's not something that's unique to macam Alam Shah je. But all macam SKK, apa semua. Star apa semua. Sekolah asrama penuh lelaki. Betul. Cuma bezanya Alam Shah still the best lah. Okay. Alright. Mut. Kau dah cakap pasal kau punya architecture firm ada buat building untuk Sahaukah. Alam Shah ada building sendiri? Alam Shah kita ada building sendiri dekat Putrajaya. Okay. Tapi kita bukannya alumni punya building, tapi kita tak beli lah. Kita tak beli. Kita tak buat, kita beli. Kita beli part of building lah. Okay. So aku baru nak tanya, tak nak ke kau buat untuk Alam Shah, kau punya design pula untuk Alam Shah in the future ke apa kan? Mana tahu kok kalau diorang tiba-tiba nak buat bangunan sendiri aku okey je. Ni sekarang macam Alam Shah dah bukan lagi dekat Cerasan. Bukan. Macam dah pindah Putrajaya. So tapi still Alam Shah is Alam Shah. What happened to the Ceras punya sekolah tu? Okay, nanti yang pelik tu. First of all, aku tak faham kenapa perlu pindah pun in the first place. Okay. Itu yang menyakitkan hati tu. Tapi kita dah pindah, so kami, aku dengan Kai berlapang dada je lah. But sekarang ni tempat tu dah jadi Sekolah Menengah Sains Alam Shah, which is Alam Shah juga. Sekolah Menengah Sains, jadi sekolah juga, ingat kan? Sekarang ni Sekolah Sains Alam Shah is different. Kau nak nampak tak meripik je kat situ? Sekolah Sains Alam Shah, tapi depan tu Sekolah Sains Selangor. Sebelah tu Sains ada Sains School. Ada Sains Selangor. Okey, satu kenapa dia kena pindah? Satu lagi kenapa dia kena tambah sains dekat nama yang memang branding dia Alam Shah. Ya. Kalau pindah, kalau kau pecah benda tu jadi benda lain, tak apalah, ni jadi sekolah juga. Why the first place dipindah pun? Why the first place pindah pun? So tapi aku dapat tahu lah, after that aku dapat tahu yang sebenarnya ada pihak-pihak yang nak memindahkan kita. Banyak kali. So in fact kita dah kena pindah dah 2 kali. Tapi alumni kita orang strong, so kita resist. Tak nak tak jadi. 2 kali pindah Serendah dengan lagi satu dekat Ulu Yam. Tak. So one of our alumni masa tu dia jadi Ketua Setiausaha Bendahari negara, Pembendaharaan Negara. So dia cakap after this I think diorang akan still ni, why not kita cari tanah bestnya, kita buat power punya, bagi at least pindah once and for all, settle benda ni kan. So itu yang Putrajaya tu? Itu yang dapat Putrajaya tu, tanah prime betul-betul. Dekat sangat dengan Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran boleh nampak Alam Shah boleh nampak Kementerian Pelajaran. So memang betul-betul favor each other memang confirm terjaga lah. Memang kau takkan, kalau orang datang kan, Nazir daripada luar negara nak datang tengok sekolah, dia akan bawa Alam Shah. Betul. Dia kena jaga Alam Shah kalau dia nak bawa orang-orang ni semua datang kan. So essentially terjaga tau. Kita terjaga. Kita dapat all the facilities, kita dapat location pun very prime, very prestigious. Dekat dengan Kementerian Pelajaran Malaysia punya building. Exactly. Lepas tu dia orang boleh buat aktiviti yang Putrajaya ni, macam ada tasik, boleh buat rowing. Dia ada rowing kan. Lepas tu kita ada hoki punya, macam something like AstroTurf. So macam special lah. Lain lah kan. So ada basketball court ke kan? Ada basketball court. Basketball court tu aku yang buat. Dia punya design. Dia punya ni covered roof dia tu. So itu aku give back lah. Aku buat free je. Kau memang tega. Aku memang tega. Kau memang tega Alam Shah. Oi, banyak aku habis kat situ tu. Gila buat free tu. Tak apalah. Ini dijamin anak lelaki kau masuk Alam Shah? Semoga lah. Semoga. Sebab aku tahu anak kau Sarah, dia TKC, alumni sama dengan mak dia. Yes. Adakah anak kau yang lelaki ni alumni
Engkau juga? InsyaAllah ta'ala. Ke aku akan sampai dapat? Aku hanya mampu berusaha. Allah yang menentukan. So yang Hana tu confirm TKC lah. Sebab ada kakak kan. Okay. Macam mana kan. Tapi that is the plan lah. That's the plan lah. So kalau ada rezeki, ada rezeki lah. Okay. Tapi kita cuba our best. Okay Mod, kita punya last topic. As member of Rough Edge. Okay, aku pun member of Rough Edge. So aku nak tahu the journey throughout 20 years ni. So kita sikit je lah, tak perlu banyak. Sebab banyak sangat pasal Rough Edge boring tak? Kan? Dulu tu aku dengan kau waktu lagi macam cheesy lah bunyi dia. Kan? Yeah. Okay. So macam sekarang ni kita dah reunion after 11 years of absent. Kita bercuti lama. Lepas tu 2018 kita ada few concerts kita dah buat reunion apa semua. Lepas tu kita dah keluarkan single. Okay, one single, Slow Number. So sekarang ni dengar cerita Yeah. tengah buat album kan. Oh, itu cerita dia? Consists of like 10 songs kan. Yeah. So apa yang kau boleh cakap pasal album tu? Okay, album ni is something yang bagi aku sendiri pun lah is eye opening dan matang. Yalah. It might be maybe our last album sebab kita pun umur semua dah 40 and above. Betul. So tapi kita layan ikut kita lah. Ya, betul. Yang pentingnya kita puas hati. Betul. Kita tak ikut rentak orang. Betul. Kita fully funded kan? Yes, kita fully sendiri, funded. Ya, fully funded. betul. Yalah, masing-masing dah ada kerja masing-masing, boleh dah fully funded kan? So ini actually benda yang kita buat ni is actually a dream come true tau. Pasal apa? Bukan semua orang boleh come up with an album sendiri. Macam kita kan. So it's something yang kita kena tengok balik and be proud of because it's rare. It's rare. Lagi-lagi time sekarang. Yalah, kau nak ada album pun macam orang selalu dengar song by song, one single. Lepas tu kumpul-kumpul buat jadi album ni. Kita terus buat album terus. Macam mana kita pernah buat dulu bersama recording label. It's just that sekarang kita sendiri. Yes. Kita manage sendiri apa semua. So tu lah. And this is our IP lah. Yalah, and aku pun proud that we sepanjang PKP ni kita produktif in this sense. Because benda ni berlaku dalam 2 tahun ni lah. 2 tahun before exactly before PKP kita start recording. Our first song sampai our 10 song ni, which is your song yang kau compose. Yes. The only English song dalam album tu. Yes. Tahun 2021 ni last lah. Maknanya nak kat 2 tahun lah. Yelah, of course PKP banyak halangan. Kita tak boleh kalau tidak ni kita record berapa we manage lah untuk settlekan benda tu. Kalau tidak biasa album kita buat berapa lama je, few months je. Tapi ni because of PKP, start stop tu yang jadi. Kita pun fund sendiri, tak ada pakai duit record label ke apa. Tapi okey lah, kita patut bersyukur dan berbangga dengan age kita sekarang ni, kita still ada album Rough Edge album latest. Tak, serius aku sebenarnya pun tak sangka kan? Itulah. So apa ni, itulah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So thank you so much Mod. Thank you sebab melayan 360k punya podcast. No problem. Thank you for coming. Thank you for being a brother, a good friend and a good motivational punya person lah. Dia sangat positif kawan-kawan dalam ni. He's not just a singer, bukan seorang arkitek saja. Dia apa-apa info yang baik, positif, yang bukan fitnah zaman, dia akan cerita. Yang bukan fitnah zaman, dia akan cerita. Dia akan share. So kepada semua, jangan lupa untuk share, especially episod ni, dan juga subscribe kepada yang belum subscribe. So thank you so much Mod. Alright. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Mana tahu kita nak jemput kau punya wife sendiri. Yang kawan-kawan kita yang lain ni, aku rasa dia pun akan berbesar hati kalau dia jemput lah. Thank you bro. Thank you yang invite aku and bagi aku avenue untuk berbora-bora. Tapi 360k ni podcast dia bukan sekali je. Nanti tak tahu bila nanti aku boleh jemput kau lagi. Kita boleh cakap pasal topik lain pula. It can be anything. Banyak aku punya cerita. Banyak juga pasal being a father pula ke. Apa-apa lah, apa-apa topik boleh. yang kita boleh share. Alright, thank you so much. Alright, no problem. Take care sekali.